Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit analisis untuk tengok ke manakah ke arah pergerakan market. So 2 hari Zul tak buat review disebabkan Zul ada unplanning trip sebenarnya. So sebab tu tak dapat buat video sampai 2 hari ni. So apa pun, let's go, kita pergi ke coin market cap terus untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk semalam. Dan hari ni Zul akan ada sharekan sedikit beberapa coin dan juga update untuk pergerakan Bitcoin. So inilah coin market cap. So pertama kita akan tengok total market cap. Currently total market cap still lagi berada di 835 bilion dengan volume yang amat rendah iaitu 37 bilion saja untuk hari Sabtu dan Ahad. Hari ni hari Isnin, kita tengok macam mana malam nanti adakah volume meningkat atau tidak. Kemudian BTC dominant drop daripada 38% ke 37.9, Ethereum pun juga 17.5%. So untuk summary, untuk pergerakan semalam total market tak ada sebarang pergerakan 0%. Kemudian volume increase sikit 5.41, tapi 5.1 pun mungkin daripada hari Isnin, hari Sabtu mungkin 20 lebih. So volume yang rendah untuk minggu ini. Kemudian total market Bitcoin, dominasi Bitcoin juga dropping banyak 0.02%. So untuk harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin still lagi berada di 16.4 ataupun kita 16.5k, iaitu untuk semalam saja untuk current 0.09 melakukan peningkatan. So untuk Ethereum ikutkan hari Jumaat itu kita berada 1.2 dan dropping sikit 1.198 tu dalam $2 saja. So 0.6% dropping. So apa pun, ada satu coin yang tengok ada naik yang drastik iaitu Dogecoin, 11% melakukan peningkatan semalam. So nanti kita akan tengokkan Dogecoin sikit untuk di chart. Ada menarik yang nak tengok, nak tunjukkan anda di Dogecoin, dan ada sikit update untuk analisis untuk di Dogecoin. So lain-lain altcoin tengok Shiba Inu 3.8, lagi coin mostly semua sedang melakukan dropping. So let's go, kita pergi ke chart terus. Pertama kita akan tengok di Bitcoin. So inilah pergerakan Bitcoin seperti mana yang Zul mentionkan sebelum ni. Pergerakan ini yang mostly kita akan tengok pergerakan yang sideways yang lama lah selepas kita drop dan buat pergerakan triangle, dan triangle dropping dan dropping kemudian regain balik above. Ini bermakna kita akan sideways yang lama lah di dalam kawasan ni. So untuk current time trendline ni kita akan delete, kita dah tak pakai. Kemudian kita support Fibonacci dan resistance Fibonacci, dan kita ada trendline yang baru kita break yang ini. Dalam break ini, so trendline ni lemah sebenarnya. So bola break up still lagi above support. Kita akan tengok satu lagi. So nak tengok lagi satu trendline, iaitu trendline kita nak perlu monitor adalah price perlu hit kawasan ini sebelum kita drop, baru kita akan boleh buat satu lagi trendline yang betul-betul legit. Sebab apa, kita touch kita punya Fibonacci. Sebelum kita dah touch, kita buat dah breakout dah tak strong. So meaning potential untuk Bitcoin naik kawasan ni ada, dan untuk drop pun juga ada. Sebab apa, kita ada ini. So, untuk ini kita akan buat triangle. Kita akan nampak adakan satu berlaku pattern kat sini, iaitu mostly kita sebagai triangle, iaitu sebagai triangle descending triangle. So yang ni ialah pattern yang kena tengokkan, iaitu kena tunggu yang atas ni. So yang atas ni tak legit lagi. So ini kita akan tunggu daripada swing high yang legitnya lah higher high ini ke higher low. So ini kita akan support. So ini resistance kita yang nak tunggukan. Resistance ini adalah kita nak tengok sekiranya price Bitcoin ada melakukan peningkatan daripada ni above touch kawasan ni kemudian dropping. So itulah kita punya kawasan trendline, dan trendline itu akan membentuk kita punya triangle. So triangle ini adalah kita akan buat pergerakan. So ini adalah triangle, sama juga ini lebih kepada continuously pattern. Continuously pattern adalah price untuk more drop ke bawah. So ini untuk kita dah touch 1, 2, sekiranya kita touch kali ketiga tu jangkakan kita akan drop, dan drop itu adalah potential untuk kita hit kita punya 14k ke 10k untuk possible bottom untuk end of the year ataupun awal bulan 2023. So itulah untuk pergerakan di Bitcoin. So apa pun, kita still lagi sideways. So pergerakan akan berada dalam boring, dan kita pun dah hampir Disember tahu lah, kita ada Christmas time nanti 25. So mostly market semuanya akan memang sendu. Sendu tak sendu kita akan tengok, sebab apa, kita ada date untuk di ekonomi update, iaitu kita ada 2 date yang penting, iaitu kita ada 14 Disember dan juga kita ada 13 Disember. Untuk 13 Disember untuk CPI data interest rate di US adakah naik atau tidak. Kemudian tengok untuk Fed meeting untuk kenaikan interest, berapakah base point yang akan dinaikkan, iaitu 14 Disember. Ada orang-orang yang mengatakan bawah 25 base point ataupun 50 base point. Apa-apa kita akan tunggu date untuk tengok apakah akan berlaku dalam market. So itulah untuk pergerakan Bitcoin. So macam juga akan pergerakan Bitcoin akan sideways dan boring saja dalam pergerakan ini. So let's go, kita pergi ke chart lain. Ya, pertama tu nak tengok Dogecoin dulu sebelum tu pergi ke ada ruangan komen, ada beberapa permintaan.
So di Dogecoin tu ada nampak sikit, tengok ada 11%. So kita akan tengok update di Dogecoin. So di Dogecoin sebelum ni kita dah ada mentionkan sikit beberapa pergerakan, iaitu pergerakan di mana kita daripada all time high kita naik iaitu 16 kita akan drop kawasan ni. Dah pun drop, maknanya drop itu drop ke kawasan kita punya resistance. Kalau ikutkan resistance ni, dia akan drawkan resistance iaitu last swing low to swing high, kita akan hit balik box resistance, box support, dan kita dah berada dalam box support balik. So apa itu bukan tu nak tunjukkan, kita dah berlaku. Kita akan tunjukkan iaitu yang pertama tu nak update sikit channel ni. So channel ni seperti tak legit, nanti tu akan draw balik channel baru, di mana channel ni kita akan draw daripada, sebab apa, price dah pun hit iaitu daripada Fibonacci di low, swing low to swing high ni, dan kita hit kita punya support ni, box support untuk Fibonacci yang ni. So daripada ini kita boleh draw kita punya trend line yang lebih legit, iaitu trend line mana, iaitu trend line daripada ini. Kita low ini dan low ini kita boleh draw trend line. So dengan trend line tu nanti tu akan buat satu channel. So tu akan deletekan semua low. So kita akan delete Fibonacci, kemudian kita ambil satu pada channel low ini to low ini. Kemudian kita akan drag ke atas untuk apa ni. Kemudian kita akan adjust untuk sampai ke belakang. Untuk kita nak tengok reaction. So make sure sini. So kita tengok, kita akan nampak price ini buat reaction kawasan ni. Dan middle kawasan channel pun buat reaction banyaklah kawasan ni. Dan kita ada reaction kawasan ni. So inilah channel yang lebih legit untuk kita monitor untuk pergerakan Dogecoin. So Dogecoin dah pun hit kawasan ni dan nampak resistance. So nampak susah nak naik. Kita ada at least boleh naik lagi pun normal dalam kawasan ni, dan kita ada strong resistance kawasan ni. Seringnya berlaku rejection di kawasan ni. Kita akan nampak another channel, nanti kita akan drawkan high dan low. Kita ada resistance, small resistance. Small resistance ni price boleh naik sampai kawasan ni, dan sekiranya berlaku rejection kita buat create trend line. Trend line tu meaning kalau kita breakout kita akan mau naik atas, tapi sekiranya kita breakout trend line bawah ni meaning kita akan drop more below untuk kembali balik ke 0.3 dan 0.006. So itulah untuk analisis untuk di Dogecoin. So kita akan biarkan yang ni. Kemudian channel bawah ni pun kita dah bergerakkan, ikutkan ni dah pun complete dia punya pergerakan. So biarkan saja, kita delete. So currently so akan monitor pergerakan channel ini saja untuk di Dogecoin. So mostly kita berada di strong key level. Falling dah breakout, falling. So now key level ni bertindak sebagai resistance. So breakout atas ni kita akan hit at least kawasan ni. Kalau breakout atas lagi baru kita jangkakan boleh hit kawasan 18. So open untuk Dogecoin tu nampakkan price dah oversold. RSI pun dah Star RSI pun dah oversold. So minim momentum untuk drop bawah itu lebih kuat. Kena kita breakout trend line bawah ni, minim price target untuk ini adalah point of breaking. Last high, last low. Kita akan ambil ni last high, last low. Tu point of breaking. Kita nampak Dogecoin boleh drop ke kawasan kita punya level, iaitu almost yang tak legit banyak. Tuan-tuan, last high, last low. Kita punya low adalah kawasan ni kot kan. Point of breaking. Kalau kita breaking kat sini, kita nampakkan price tu menuju ke kawasan kita 2 sen dan 3 sen. Itulah cara tu untuk aku kata major price target untuk sebarang pattern. So inilah untuk target untuk di Dogecoin. So ni pun belum lagi, tunggu breakout dulu, nanti kita akan draw balik kita punya pattern. So inilah untuk Dogecoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen untuk semalam. Untuk 2 hari lepas ada tanya pasal OP, Cardano dan KuCoin. So first kita akan tengok dulu Cardano. So apa yang berlaku di Cardano. So Cardano still lagi kita dalam pattern downtrend. So inilah untuk dia punya Cardano. So Cardano still lagi dalam pergerakan down, dan kita nampak ni triangle ini, triangle point breaking dan breakout. Kita nampak breakout dan retest menuju ke kawasan 18 sen, iaitu 18 sen adalah kita punya kawasan 95% dropping. So masih lagi dropping, masih lagi, tapi pergerakan yang cantik iaitu reversal pattern. So breakout saja ni kita akan nampak expected akan berlaku sikit quarter huge pump untuk di Cardano. So walaupun dengan current time tu masih lagi expected untuk dropping dulu sebelum kita breakout ke atas. So itulah untuk di Dogecoin, di Cardano. So next kita akan tengok OP USDT. Okay, sebelum ni Zo ada buat review. So kali kita ada trend line. So trend line inilah yang kita monitor untuk dropping atau tidak. Untuk OP ni kita perlu breakout. Kalau break trend line ni barulah kita akan drop more below, iaitu ke kawasan 40 sen. So untuk current time kita akan ada juga satu trend line, kita boleh draw trend line ni juga. Tapi trend line ni tak strong. Sebab apa tak strong? Sebab apa swing high ini to swing low point ini tak hit kita punya kawasan resistance.
So boleh monitor tapi tak, aku kata tak strong lah. So ini kita Zul tak akan monitor. Tu akan draw satu quarter key level iaitu kawasan ni. So meaning untuk pergerakan OP ni, kalau nak tengok kenaikan yang drastik, first dia perlu breakout yang pergerakan ni. So yang pertama adalah kawasan ni $1. Kalau lepas $1 kita boleh pergi ke 1.44 dolar. So itulah dua key level penting. Break ni boleh naik atas lagi, break sempat lagi boleh naik lagi ke atas. So itulah untuk key level, untuk resistance yang perlu kita monitor untuk di OP. So apa lagi kita akan tengokkan untuk di satu lagi iaitu di KuCoin. So di KuCoin, KSCUSDT. KuCoin, okey, KuCoin lama juga tu tak tengok ni KuCoin. So kita tengokkan KuCoin. So KuCoin currently kita nampak dropping. So dropping dah pun sampai kawasan dapat, nanti tu akan draw balik. Last low kita, last high. So kita ada support di kawasan ni. So price berada di kawasan major support. Dah currently lost position ni. So meaning untuk tengok kawasan ni kita boleh buat satu pergerakan. Nanti tu akan tengokkan channel high ini to high ini. Kita akan draw ke bawah. So kita untuk hitkan point ini. Kemudian kita jangkakan ini adalah possible untuk KuCoin drop sebelum dia ada basic pump balik. So inilah possible untuk aku kata good, aku kata ambil peluang buy di kawasan ni untuk sedikit naik. Sama ada naik terus ataupun still lagi sideways, itulah potential yang boleh berlaku. Kalau drop kita akan nampak kita akan ada huge support di kawasan ni untuk kawasan ambil. Dia akan drawkan trend line tu lah, drawkan trend line. Tu ada huge support di kawasan ni di dalam kawasan 60 sen. So sekiranya kita lose position. So ini adalah untuk KuCoin secara teknikal. Kita nampak dua pergerakan boleh berlaku. Untuk yang lebih realistik adalah untuk KuCoin drop ke kawasan ni dan berlaku sikit bounce tinggi atau tidak. Kita ada key level kawasan ni, bounce kawasan ni, dan sekiranya berjaya breakout ni kita boleh naik atas balik. Tapi sekiranya gagal kita breakout bounce sampai kawasan resistance, kemudian boleh drop itu return dan kita boleh drop ke kawasan 60 sen dolar untuk di KuCoin. So itulah pergerakan yang potential yang boleh berlaku di KuCoin. Tu lagi kita akan tengok apa di copy Cardano KuCoin lagi untuk tengokkan Nano S. Kalau nak baru setup, kalau VAC kena guna SIM. Betul, kalau VeChain, siapa yang buy VeChain nak simpan dalam ledger, dia guna SIM lah. Kena mini wallet gunakan VeChain. So dah ada review, dah simpan pun dalam Zul punya wallet. So apa lagi untuk tengokkan coin? So, tak ada lagi. So last coin untuk pagi ni Zul nak tengok di Ethereum. Sebab apa? Untuk Ethereum Zul ada untuk plan untuk buy SRP lebih banyak sikit untuk bullet aku untuk circle kali ni. So meaning SRP, kita akan tengokkan SRP pula kita akan tengokkan untuk di Ethereum. So di Ethereum inilah pergerakan Ethereum. So tu nak tengok apa yang berlaku untuk di daily. So daily kita still lagi monitor pergerakan ni triangle. Triangle point breaking, dah pun breaking. Tu nampak price ulah menuju ke kawasan $500. So untuk 56% sama juga itu analisis untuk di kita nampak di total market akan drop lagi another 46-48%. So 48% consider 50% untuk di Ethereum dan Bitcoin. So ini kita nampak 54% tu $500. So jangkakan untuk Ethereum akan bottom di kawasan $500, manakala di Bitcoin akan bottom almost di kawasan 10k. So apapun tengok macam mana, 48% dalam 8k. So inilah potential yang berlaku. So meaning lagi lama kita sideways di kawasan ini untuk triangle buat base, dan sekiranya kita breakout trendline ni, meaning akan huge drop untuk ke bawah. Sebab apa kita ada possible buat pergerakan bear flag. Bear flag itu adalah kita akan bukan triangle lagi, dia akan jadi channel macam ni. So channel itu adalah point of breakout, high, low, point of breakout. Kalau ini nampak price tu menuju ke kawasan betul, yang target adalah kawasan 11.10. So meaning 14 ke 10 dolar, 14k ke 10, 14,000 ke 10,000 adalah Zul punya potential. Kalau drop below lagi rezeki Zul akan buy saja. Tapi apapun 14 ke 10 Zul akan start di sini, dan bila Zul akan letak tarikh iaitu selewat-lewatnya 15 hari bulan 1. So selepas 15.1 saja, kiranya price tu still lagi berada di kawasan 16k. So kita bandingkan sekiranya lepas 15.91 price masih lagi berada di 16k, tak drop di kawasan 14, tak masalah, Zul akan start di sini saja di kawasan 16. Meaning Zul akan buy monthly untuk di Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Sekiranya drop lah 95-98% masa tu, kalau price masih lagi di kawasan 95 ataupun 98%, Zul akan all in buy untuk altcoin yang Zul nak untuk hit target. Contoh untuk di Matic, Zul nak dapatkan 1000 coin, Zul akan dapatkan terus 1000 coin tu. Biarkan saja, kalau drop below lagi Zul akan DC saja untuk long term. So guys,
Itu analisis untuk pagi ni tak mandai menarik pun sebab cakapkan memang market tengah boring dan kuartal kita on the way untuk bulan Disember untuk Christmas. Untuk Christmas pun memanglah kuartal memang akan market boring dan ikutkan di US tu market akan close nanti. So Bitcoin tak close tapi dia akan effect jugalah untuk volume. Lepas tu kita tengok currently volume amat-amat rendah kuartal 13. So kita tengok hari ni ada volume naik atau tidak 37 bilion. So hari Senin supposedly akan naik sikit. Meaning tengoklah dalam pukul 8 malam nanti. So untuk beberapa news kita akan tengok tak ada yang penting pun. Masih still lagi aku kata berkisar tentang FTX. Kemudian kita tengok ada Dogecoin surge 30% to continue holiday cheer. Cakaplah holiday. Mana juga untuk current time bulan ini adalah bulan kuartal cuti. So mana cakap memang market akan amat boring dalam market. So kemudian apa lagi tengok untuk lagi adalah lebih pada China protes. So ini adalah date yang penting iaitu ingat kita walaupun cuti-cuti anda ingat tarikh ni iaitu kita ingat iaitu tarikh yang pertama kita ada untuk mana tadi? Untuk 26, 22 ni 14 Disember untuk interest rate hike berapakah base point akan dinaikkan dan dijangkakan untuk Malaysia pergi bulan 12 ni akan ada lagi OPR. Tapi samalah kita dapat PM baru. So PM baru sama dia nak jaga nama dia tidak. Tapi menjadikan siapa yang jaga kerajaan pun tak kisah OPR akan tetap perlu dinaikkan. Sebab apa? Kalau tak naik memang investor akan lari. So meaning 14 meaning dijangkakan di US akan naik lagi. Cuma naik itu dijangkakan dapat 50 base point bawah, tak banyak. Kemudian interest rate tu berapakah CPI data ataupun inflation, berapakah inflation data untuk update, iaitu tarikhnya lah tengok 13 Disember. So meaning macam kan dalam 15 Disember nanti kita akan tahu. Kemudian lepas kita dapat data tu mungkin akan ada pergerakan yang masif sedikit. Kemudian kita akan sambung holiday sampailah pergerakan on the end of month bulan 12. Sebab apa? Kita ada holiday untuk Christmas. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So, jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye-bye. Everybody get your fucking hands up.